Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan 5 minda asas seorang CEO. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan minda pemimpin ataupun the mind of a leader. Secara semula jadinya, seorang CEO merupakan seorang pemimpin di dalam perniagaan yang diterajuinya. Beliau berada di atas sekali di dalam hierarki, mempunyai tanggungjawab-tanggungjawab yang berat dan juga mempunyai kuasa-kuasa yang bersesuaian bagi membolehkan beliau menjalankan tanggungjawabnya dengan berkesan. Walau bagaimanapun, seorang CEO tidak dapat melakukan kesemua perkara yang perlu dilakukan secara bersendirian. Dia perlu bekerja melalui pegawai-pegawai kanan dan juga kaki tangan lain yang ada di dalam pasukan yang dipimpinnya itu. Oleh itu, dia perlu menjadi seorang pemimpin yang efektif bagi memastikan perniagaan yang diterajui mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Jadi di dalam menjadi pemimpin ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh CEO. Yang pertama ialah kejelasan tentang arah tuju. Walaupun ada strategi yang telah ditetapkan, CEO bertanggungjawab untuk memastikan orang-orang yang penting di dalam perniagaan dan juga kerabat perniagaan yang lain faham akan strategi perniagaan, apakah peranan mereka di dalam mencapai strategi itu, dan jika ada halangan-halangan ataupun cabaran-cabaran, CEO kena bersedia untuk memberi tunjuk ajar agar mereka tahu apa yang perlu mereka laksanakan. Perkara penting lain yang perlu ada kepada seorang CEO yang memimpin organisasi ialah kepercayaan dan keyakinan. Beliau perlu dipercayai dan diyakini oleh pasukan yang dipimpinnya. Dan ini perlu biasanya dicapai melalui prestasi CEO, melalui tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh CEO dan keputusan-keputusan yang dibuat sama ada adil atau tidak. Ini menyebabkan seorang CEO perlu ada ilmu yang diperlukan, ada kemahiran yang diperlukan, dan ini ditunjukkan oleh CEO di dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi dengan keputusan-keputusan yang mantap, dengan pencapaian-pencapaian yang didapati melalui kepimpinannya, keyakinan dan juga kepercayaan ahli pasukan akan bertambah. Dalam keputusan-keputusan yang dia buat, orang lain akan perhatikan sama ada seorang CEO itu meletakkan kepentingan perniagaan atau ada kepentingan-kepentingan lain. Jadi jika dia gagal menunjukkan kualiti sebagai seorang pemimpin, dia gagal menyerlahkan bahawa dalam setiap perkara kepentingan perniagaan mesti dipertahankan dan sebarang kepentingan-kepentingan lain harus dipinggirkan, maka ini akan mempengaruhi kepercayaan dan juga keyakinan kumpulan yang dia pimpin. Dan dalam masa yang sama, setiap keputusan yang dia buat perlu adil, ya. Jadi jika ada ketidakadilan, jika ada mana-mana kaki tangan yang diberikan kelebihan dan lain dipinggirkan, dan ini akan mempengaruhi keyakinan dan juga kepercayaan ahli pasukan. Kepercayaan dan keyakinan ahli pasukan penting, terutama sekali dalam saat-saat kritikal. Di dalam melaksanakan tanggungjawabnya, akan ada ketika yang mana ahli pasukan perlu memberi sokongan yang penuh kepada seorang CEO. Jadi sekiranya mereka tidak yakin, mereka tidak percaya kepada CEO itu, jadi mungkinlah sokongan itu diberi hanya ala kadar saja, dan ini tidak akan membantu perniagaan dalam mengatasi saat-saat yang mencabar ini. Dan dalam masa yang sama, sekiranya ada kejayaan, seorang CEO itu juga perlu ada di dalam berkongsi hasil daripada kejayaan berkenaan. Dia tidak boleh hanya mengaku bahawa kesemua itu adalah kejayaan beliau, tapi dia kena iktiraf bahawa kejayaan dicapai itu adalah kejayaan kesemua orang yang ada di dalam organisasi. Mungkin sumbangan mereka kecil, tapi tidak ada orang yang terlalu kecil untuk menyumbang kepada perniagaan. Jadi menjadi pemimpin yang baik amat-amat diperlukan. Jadi CEO perlu ada minda seorang pemimpin dan dia perlu sentiasa memperkukuhkan daya kepimpinannya agar perniagaan dapat
diarahkan kepada arah yang telah ditetapkan dan kejayaan yang diharap-harapkan itu dapat dicapai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.